Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwaji wa zurriyyati alaihi salatu wassalam wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa limasyayikhina wa limuallimina wa jami'il muslimina wal muslimat syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiy ummi wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim taslima biqadri ismati bidzatika fi kulli waqti wa hin. Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'da. Tuan Imam, Tuan Bilal yang dirahmati Allah, dan pengurusi ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan dan puan-puan yang bahagia lagi dirahmati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang telah membentuk dan memberikan kepada kita iman dan Islam serta kesihatan agar mudah kita sentiasa mengingati Allah dan juga kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya dapat melaksanakan amalan-amalan, dan semuanya itu yang kita lakukan hanyalah semata-mata kerana Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meletakkan segala amalan kita ini suatu ganjaran yang kita akan bawa di akhirat kelak. Selawat dan salam terpanjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu umat dari dunia hingga akhirat, yang telah memberi dan memberi petunjuk hidayah kepada umatnya agar kita senantiasa mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga nanti kita akan mendapat syafaat daripadanya. Tuan-tuan mata Allah SWT, pada bulan-bulan yang lepas kita ada membincangkan berkaitan dengan siapakah itu waliullah. Dan dijelaskan oleh Dr. Aid Al-Qarni berkaitan dengan waliullah, iaitu orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Waliullah itu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada padanya ketakwaan. Nah, sampai takwa ni macam mana? Ini yang disebut oleh para ulama yang menjelaskan bahawa manusia apabila Allah Subhanahu wa taala dia jadikan, dia sebut dengan perkataan ya ayuhan nas, iaitu wahai ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha, wahai sekalian manusia. Dia tak kiralah yang beriman atau tidak beriman, semua kena mengakui bahawa dijadikan manusia itu ada daripada Allah. Inna khalaqnakum, sungguhnya kamilah yang telah menjadikan kamu. Ini Allah berikan peringatan kepada semua manusia. Dan manusia perlu mereka ini ada dalam titiknya mempercayai bahawa Allah itu wujud dan Allah itulah yang menciptakan kita. Sebab ada pahaman manusia yang mengatakan bahawa segala sesuatu yang wujud di alam ini yang dapat dilihat
itu adalah semula jadi. Ini orang ateis ni, tuan-tuan. Dia tidak bertuhan. Jadi macam kita ni, apabila kita dilahirkan, itu biasa. Sudah daripada dulu macam tu. Kita dilahirkan. Apabila kita daripada kecil sehingga besar, sehingga tua, kemudian kita sakit, kita meninggal dunia. Itu biasa. Jadi apabila kita hidup, kita dapat melakukan kehidupan kita ni sama ada baik atau buruk. Kalau baik, kita dapat ganjaran apa yang kita lakukan. Kalau buruk, kita akan mendapat sakit ataupun siksaan apa yang kita laksanakan. Dan sampai masanya kita mati-mati macam tu. Ada siang malam ini semuanya adalah kejadian alam. Ini mereka yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Dan sebenarnya apa yang mereka lakukan ini bertentangan kepada dirinya sendiri. Bertentangan. Sebab apa? Orang ateis ni dia bertentangan dengan dirinya. Dia mesti ada satu perasaan takut. Dia mesti ada perasaan bahawanya kalau misalnya takut ada sesuatu yang menakutkan dia. Perkara yang gaib itu pasti akan berlaku. Jadi bertentangan kepada fitrahnya itu. Maka orang yang kadang perkara yang gaib, dia takut ada benda macam ni, ada makhluk macam ni. Kenapa dia percaya? Tapi berkaitan dengan Tuhan, kenapa dia tak percaya? Maknanya bertentangan. Andaian dia. Ada pula yang jenis orang ini, dia tak percaya Tuhan, tapi dia mempercayai akan roh-roh baik. Ni. Animisme pula namanya. Roh-roh baik. Kalau contohnya kita belajar dulu, roh-roh baik ni datang macam contohnya apa? Ini roh daripada nenek moyang. Macam orang Cina tu kan. Dia ni percaya ni mana ni? Dia kalau sembah kepada nenek moyang dia. Orang-orang India pun sama juga. Apabila roh itu seorang itu dah meninggal dunia. Kalau seorang yang baik, maka rohnya tu dia namanya apa namanya? Reincarnation. Dia akan kembali lagi. Ini tanasuh. Maknanya apabila dia telah meninggal dunia, roh yang baik itu nanti dia akan kembali kepada anak cucu-cucunya yang baik. Tetapi kalau dia meninggal dunia sebagai seorang yang jahat, roh yang jahat itu dia akan pergi kepada binatang-binatang liar, binatang-binatang yang keji. Dia sampai macam tu. Jadi pandangan ini pun bertentangan juga. Bertentangan kepada fitrahnya itu. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dia dah menjelaskan bahawa setiap kejadian atau setiap ciptaan itu adalah datang daripadaku. Inna khalaqnakum, sebenarnya aku yang telah menjadikan kamu. Itu tuan-tuan. Kaitannya kepada orang bertakwa apa? Orang Islam maknanya dia hanya yang membezakan antara orang kafir dan orang Islam itu adalah dalam diri kita Muslim. Kita mengucapkan dua kalimat syahadah, maknanya kita Muslim. Tapi tak semua orang Islam itu dia ini ada iman. Yang melanggar perintah-perintah Allah. Jadi martabat yang lebih baik itu adalah orangnya mukmin, disebut mukmin. Orang mukmin maknanya orang yang beriman. Tapi ada juga orang yang beriman. Akan tetapi mereka ni fasik. Ini kan. Ini dari kata Muslim. Ada yang beriman, dia ni iman yang baik. Tetapi lebih baik lagi daripada itu, maka disebutlah orang ini namanya mukmin, Muslim, soleh. Yang soleh ni maksud orang itu dia kata muhsin. Orang yang lebih baik. Orang yang lebih baik ini maknanya bukan setakat dia beriman, bukan setakat melakukan amal soleh, tetapi dia menjaga akhlak. Ini namanya muhsin. Dan yang lebih tinggi itu adalah namanya muttaqin. Inilah yang Allah SWT kata yang paling mulia. Paling mulia, paling dekat di sisiku adalah orang-orang muttaqin. Ini golongan-golongan muttaqin ini apa adalah? Inilah antaranya itu adalah para waliullah. Itu adalah daripada galangan orang-orang yang muttaqin. Itu tuan-tuan. Baik.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi ni adalah hadis yang Rasulullah sampaikan, tetapi ilham itu adalah daripada kalamullah. Allah berkata direct kepada Rasulullah dan Rasulullah sampaikan. Allah Subhanahu wa taala qala Allah Subhanahu wa taala, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Man ada li waliyan faqad barazani bil muharabah. Barang siapa yang memusuhi waliku, sebab waliullah ini adalah orang-orang yang apa? Inna waliullah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah ini dia tidak takut. Ya, la khaufun alaihim. Mereka tidak takut dalam keadaan macam ni. Walahum yahzanun. Ya. Mana mereka tidak akan merasa sedih sebab mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberitahu barang siapa yang memusuhi waliku, maka seolah-olah dia sudah berani mengumumkan perang dan permusuhan denganku. Ini dia. Apakah sebenarnya maksud daripada permusuhan itu? Apakah ketika kamu memusuhi seorang Muslim lalu kamu menaruh rasa benci kepadanya, kemudian kamu berdua berdamai kembali, termasuk juga sebagai permusuhan? Ya. Musuh ni tuan-tuan, musuh. Ya, yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang memusuhi waliku. Ya, musuh yang dimasukkan dengan wali ini bukannya musuh, contohnya kita ada perselisihan. Dia kita berselisih pendapat, bukan. Atau kita ni marah dengan orang. Lepas tu kita kembali baik lagi, bukan macam itu. Ya. Bukan macam tu. Kalau contohnya kita katakan permusuhan itu adalah kita berselisih pendapat, takkanlah kita nak katakan antara Imam Syafi'i dengan Imam Maliki, mereka ni bermusuh. Tidak. Mereka berselisih pendapat. Pendapat Imam Syafi'i macam ni, pendapat Imam Malik macam ni, Imam Ahmad macam ini. Banyak para ulama yang berbeza pendapat, tapi adakah mereka bermusuh? Tidak. Ini. Ya, mereka malah mengembangkan Islam itu sendiri. Dan tetap Islam itu bersatu di antara satu sama lain. Itu kan. Para ulama mengatakan perseteruan, pertikaian, perbezaan dan perdebatan tidak termasuk dalam erti permusuhan. Ini yang tadi maksudnya kalau kita marah itu bukannya musuh, ya, pertikaian, ya. Yang berperdebatan itu bukannya musuh. Maksud permusuhan dalam hadis tersebut adalah permusuhan yang disebabkan oleh faktor kewalian. Maksudnya apa? Seseorang waliullah itu yang dijaga oleh Allah dan dia melakukan amal soleh, orang itu dia tidak terima. Dia tidak menerima kedudukan orang itu sebagai wali. Dan dia itu kadang memfitnah, mencerca, mengatakan aib seorang. Itu yang dikatakan musuh Allah SWT. Ya. Maksudnya bahawa dia dimusuhi kerana dia waliullah. Seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu yang dibenci oleh kaum Rafidah. Ini musuh Allah ni. Ini musuh waliullah. Abu Bakar dibenci oleh kaum Rafidah. Kaum Rafidah ni apa tuan-tuan? Kaum Syiah yang sesat. Kaum Syiah yang sesat. Apa kesesatannya? Dia mengkafirkan Abu Bakar. Dia mengkafirkan Umar. Dia mengkafirkan Uthman. Bagi dia khalifah yang layak selepas kematian Rasulullah itu hanyalah Khalifah Ali. Kerana apa? Kerana Khalifah Ali itu adalah orang yang paling dekat dengan Nabi. Ahlul Bait. Ahlul Bait maknanya keturunan Nabi. Ada darah-darah Nabi. Nabi itu adalah
sepupu daripada ni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada kata tu. Daripada datuk yang sama. Jadi ada darah. Kalau Abu Bakar cuma mertua, tak ada pun kaitan darah. Macam tu. Ya. Begitu juga dengan Umar dan juga Uthman. Jadi golongan mereka ni menyesatkan sahabat. Padahal Abu Bakar ini tuan-tuan dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana kedudukan syurganya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa pendapat kamu tentang Abu Bakar? Kata Rasulullah, kalaulah pintu syurga itu ada 7. Ada pintu solat, ada pintu ar-rayyan, pintu zakat dan sebagainya ada. Ya, amal ma'ruf ada semuanya. Nak katakan Abu Bakar itu apabila dia kelayakannya untuk masuk pintu syurga, semua pintu terbuka untuk dia. Dan jika engkau ditimbang amalan Abu Bakar dengan dibandingkan semua umat Islam, maka timbangannya lebih berat daripada timbangan umat Islam. Itu kata Rasulullah. Mana jaminan ni itu? Sebab itu dia digelar oleh Rasulullah As-Siddiq. Orang yang membenarkan Rasulullah. Ketika mana orang ada yang mempertikaikan Rasulullah, tapi Abu Bakar dia sentiasa membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan. Itu pun ada orang yang menyesatkannya. Itulah beza kan. Jadi mereka ni di kalangan orang-orang yang dikatakan memusuhi wali. Contoh yang lain, kebencian Nasibah kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, golongan-golongan yang sesat. Siapa dia? Al-Khawarij. Ini mereka pun mengkafirkan Ali, Sayyidina Ali. Ya, bagi dia Sayyidina Ali, Muawiyah itu adalah darahnya halal untuk dibunuh. Ada yang membunuh Sayyidina Ali siapa? Orang Khawarij. Tu. Sebab pada waktu tu Sayyidina Ali dia dah tak ada tampuk kekuasaan. Apabila tampuk kekuasaan dia dah tak ada, maknanya dari segi apa orang yang melindunginya itu dah kurang. Macam orang lah. Kalau contohnya, siapa jadi Perdana Menteri, ada yang mengawal. Apabila dia dah tak jadi Perdana Menteri, tak ada yang nak kawal. Biasanya tu. Di situlah kesempatan orang-orang Khawarij untuk membunuh Sayyidina Ali. Tapi pada waktu itu, perancangan daripada orang-orang Khawarij ini, yang tidak menerima berlakunya hikam. Hikam apa maksudnya? Hikam kat situ adalah pengadilan Al-Quran ketika berlakunya perang Siffin. Tu. Ya, mereka tidak terima sehingga terbatalnya perang antara Muawiyah dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi pada waktu itu mereka mengatakan keduanya itu halal dibunuh. Kerana apa dikatakan Sayyidina Ali dan juga Muawiyah ini halal dibunuh? Kerana inilah perpecahan yang berlaku di kalangan umat Islam, dia kata macam tu. Peperangan di antara para sahabat. Macam tu. Ini Muawiyah. Allah SWT. Khawarij. Ya. Mereka senang untuk senang untuk menghukum sesuatu tanpa menyelidik dengan lebih pasti. Seperti permusuhan kaum kafir terhadap orang-orang yang beriman dan permusuhan kaum yang ahli bid'ah terhadap kaum ahli sunnah wal jamaah. Yang disebut juga musuh waliullah ini adalah permusuhan orang kafir terhadap orang yang beriman. Maksudnya apa? Orang-orang kafir yang dia ini harbi. Tu contoh ni. Orang-orang Yahudi. Yang dia memusuhi umat Islam. Itu harbi. Wajib hukumnya apa? Penguasa Islam untuk
memeranginya. Ya wajib memerangi. Macam mana keadaannya, kita kena memeranginya. Sebab mereka dah mengatakan, ya, orang-orang Yahudi itu, mereka Israel itu, dia dah mengatakan apa? Baginya halal bunuh darah umat Islam. Dan dia mengatakan bahawa dia akan hancurkan, dia akan bunuh seberapa banyak orang-orang umat Islam. Dia kata kat situ Palestin. Kalau contohnya ada orang Islam yang pergi ke Gaza, ke Palestin, mereka akan bunuh juga. Maknanya apa? Bukannya maksudnya tu dia nak menghancurkan penduduk Gaza. Tidak. Siapa sahaja umat Islam yang akan berada kat situ, dia akan bunuh. Ini dia menentang umat Islam. Itu tuan-tuan. Ya. Jadi hukumnya apa? Dia sebagai musuh. Musuh umat Islam. Dan juga permusuhan kaum ahlul bid'ah terhadap kaum ahli sunnah wal jamaah. Kaum ahli sunnah wal jamaah ni macam mana kita nak tahu? Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Alaikum bisunnati wa sunnatu khulafaur rasyidin min ba'di. Maknanya hendaklah kamu melaksanakan mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin selepas aku, pemimpin-pemimpin Islam selepas aku yang mengikuti caraku. Maknanya di sini mereka ini adalah ahli sunnah. Ahlul bid'ah ni macam mana? Yang mereka mengada-adakan selepas syariat itu telah diadakan. Mengada-adakan sesuatu yang baru, ya, selepas syariat itu telah sempurna. Contoh solat subuh ni tuan-tuan kan. Kita solat 2 rakaat. Dia nak rasa lebih khusyuk lagi, nak rasa lebih contoh Allah SWT mengampunkan dosanya lagi, nak rasa banyak pahala lagi, dia buat solat subuh 4 rakaat. Tak boleh lah. Syariat dah tentukan 2 rakaat, dia buat lebih pula. Macam tu. Ya. Jadi perkara-perkara yang baharu yang telah ditetapkan oleh syariat, dia buat benda yang lain. Ya, dia buat benda yang lain. Tu tak boleh. Tapi kalau setakat benda-benda yang khilaf tuan-tuan, ya, macam tahlil, buat apa namanya, marhaban, ya, selawat-selawat, itu bukan bid'ah tuan-tuan, ya. Itu perkara-perkara yang baik. Ya. Ada orang yang nak buat, ada orang yang tak buat. Ini samalah dengan Imam Syafi'i kan, dia tengok kalau misalnya Imam Malik kata macam ni, Imam Malik buat macam ni, dia tak buat macam ni. Itu adakah itu suatu permusuhan? Tidak, bukan buat permusuhan. Begitu juga dengan permusuhan orang-orang munafik terhadap orang-orang beriman. Kerana mereka senantiasa memusuhi mereka dengan memperolok-olok, mengumpat, menginjak-injak harga diri dan kehormatan serta meremehkan mereka. Bahaya ni orang munafik ni tuan-tuan. Ya. Kenapa dikatakan dia antara musuh waliullah? Kerana munafik itu juga adalah musuh Rasulullah. Pernah satu ketika tuan-tuan, apabila berlakunya perperangan Bani Mustalaq di antara orang Yahudi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umat Islam kat Madinah. Dan pada waktu itu, ya, disebabkan golongan munafik inilah sehingga Rasulullah jatuh malu, dipermalukan, ya, dikeji, dicaci. Dan ada di antara umat Islam pada waktu itu, oh macam ini ke Nabi Muhammad? Ada yang syakwa sangka kepada Nabi Muhammad. Itu terhadap apa? Lagi-lagi kalau misalnya orang-orang Islam yang baru masuk Islam. Macam tu. Kan? Yang tidak kenal Nabi Muhammad secara penuhnya. Terutama daripada kalangan orang-orang Ansar, orang-orang Madinah. Apa yang berlaku tuan-tuan? Ni. Selepas berakhirnya peperangan. Pada waktu itu, Rasulullah dah sangka bahawa Aisyah dia berada dekat atas pelana
apa unta kan. Lepas tu dengan Aisyah sebab peperangannya tak jauh dekat kawasan Madinah situ. Waktu tu dia apa Aisyah ingatnya dia dekat atas tu. Jadi pada waktu tu dekat dalam lah, tak dalam kan. Jadi pada waktu tu Rasulullah kata okey semuanya dah selamat, apa yang luka-luka dah bagi ubat apa okey dah. Baik. Kita jalan balik. Ya. Sofwan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bertanya, ada sahabat tu Sofwan radhiyallahu anhu, dia kata apa? Sofwan ni dia askar ya, tapi dia kata kamu ni dia biasa kalau misalnya lepas tu tolong kamu adalah orang yang terakhir cek kalau ada barang-barang yang tertinggal ke, ada orang yang tertinggal, jadi kamu tolong bawa. Tolong bawa dia balik. Jadi Sofwan ini pada waktu itu ya dia pun cek. Dia nampak Ummul Mukminin Aisyah dia terduduk. Sebab waktu tu Aisyah dia sedang mencari rantainya. Rantai yang diberi oleh Rasulullah, rantai. Itu duduk. Pada waktu tu dia terduduk diam. Sebab ditinggalkan kan, dia duduk diam. Dia kata, wahai Ummul Mukminin, kenapa kau ada kat sini? Dia kata, aku tadi tengah mencari rantai, lepas aku datang sini, tengok dah tak ada dah orang lain. Jadi pada waktu itu, waktu dah petang apa semuanya, akhirnya Sofwan tu dia menyuruh Aisyah untuk naik kuda dia. Takkanlah Sofwan nak duduk kat belakang. Dia memegang apa namanya tali lah, tali kuda tu dan berjalan. Sepatutnya kalau perjalanan itu kalau naik kuda tu ya hanya beberapa jam sahaja sampai dekat kota Madinah, tapi jadi itu jadi satu malam. Yalah sebab perjalanan. Benda inilah ya yang diketahui oleh Abdullah bin Salul. Ya, yang digelar sehingga selepas kejadian inilah dikatakan dia Abul Munafik, bapa munafik, orang munafik. Sebab apa? Mereka ini Abdullah bin Salul ni kalau bercakap tentang Rasulullah, dia hadapan Rasulullah, dia taatnya apa semuanya. Tetapi ya dengan orang-orang Yahudi dia ni menghantam Rasulullah. Macam tu. Nampak macam mana dia punya biang kerut dia. Macam mana apa idza hadatsa kadaba. Ya, apabila bercakap dia berbohong. Apa dia? Pada waktu itu dia menyebarkan fitnah. Menginjak, mencaci-caci. Dia kata, cuba tengok kamu ya Aisyah bersama dengan siapa, ya datang kota, pagi hari baru sampai, dia malam buat apa? Dengan isteri Nabi. Dia kata macam tu. Kan? Ini isteri Nabi yang dipandang suci, macam mana Rasulullah jaga dia ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Waktu tu pun dia malu jugalah Rasulullah. Kan? Hanya dekat rumah Aisyah. Dan Rasulullah tak marah pada Sofwan. Sofwan kata, ini aku jumpa Rasulullah. Dia diam. Tapi waktu tu dah sebar dah sahabat kata, ya Rasulullah, kenapa kamu biarkan isteri kamu dengan Sofwan? Kenapa kamu biarkan dia berdua macam tu? Rasulullah diam aja. Sehingga datang ayat Al-Quran yang menerangkan kejadian itu, berlakunya ada yang menyebarkan munafik dalam surah An-Nur. Tu ada tu. Tuan-tuan. Ini bahayanya orang-orang munafik. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala kata, sikap dan fi'il orang munafik ini tidak ada tempat yang layak untuknya kecuali mereka berada dekat dalam api neraka. Kita ya dapat hawa api neraka tu pun dah ya. Malaikat Zabaniyah apabila dia mendatangi seseorang yang banyak dosa, itu pun dah macam ketakutan yang teramat sangat. Dah rasa sakit-sakit. Itu baru dipanggil malaikat Zabaniyah. Kalau dicampak kat api neraka, lagilah takut. Ya, ini kan lagi kalau munafik memang berada dekat dasar api neraka. Subhanallah. Ini tuan-tuan. Baik, ini bahayanya orang munafik.
Kerana apa yang tadi kita sebutkan, orang-orang munafik ini, ya mereka ini sentiasa ya berolok-olok. Dia berlakon, mengumpat, mengatakan perkara yang buruk, menginjak-injak harga diri orang, iaitu berhasad dengki, serta meremehkan orang, memandang hina kepada orang. Jadi permusuhan itu bukanlah berupa perbezaan pendapat dalam masalah keilmuan, perdebatan dan dendam membara yang sentiasa terdapat dalam setiap individu manusia. Jadi bukan dikatakan orang berbeza pendapat itu, orang marah, itu bukannya musuh waliullah. Tapi musuh waliullah ini kerana dia tidak suka kepada seorang. Dia nampak ada seorang yang alim, yang dia ni memberikan nasihat kepada orang, kadang kalam-kalamnya itu penuh dengan hikmah. Apabila dia bertutur, boleh memberikan pengajaran pada kita. Kita tengok dia pun lembut hatinya. Ini dia. Ada tak orang macam ni? Ada. Inilah ciri-ciri waliullah. Tetapi kadang ada orang kata, waliullah konon. Dia melihat, dia bukan melihat kepada rohani, tetapi dia melihat kepada akal. Belajar tak seberapa, waliullah konon macam ni. Alah, setakat macam ni je, rumah buruk bukannya besar sangat pun, harta bukan banyak sangat. Ni nak mempengaruhi orang je lah. Ada kadang orang macam tu, dia tak terima. Kalau dia cakap, alas tak sekarang ajang-ajang ngaji dengan orang-orang tua apa semuanya, ngajar Quran yang tu, wali benda. Pensyarah, doktor-doktor, profesor itu lagi tinggi ilmunya daripada orang ni. Ini rasa kerana apa? Dia ada rasa kat situ, dengan akal. Ini dia sebab inilah yang dikatakan musuh waliullah kerana apa? Kerana dia memandang hina kepada orang lain. Ada kebaikan yang ada pada orang itu, tapi mungkinlah kerana kedudukannya, rumahnya itu biasa-biasa sahaja. Yang tu kan, dia kata tak seperti orang yang hebat, orang yang ilmuwan apa sebagai macam. Mungkin dia ni belajar pun tak seberapa saja. Hanya berguru dengan ni, berguru dengan ni, berguru dengan ni. Tak ada sampai menjadi pembentangan dekat universiti apa semuanya. Tapi waktu tu dia memandang ringan dan lekeh kepada orang tersebut. Dan dia kata, dia layak ke jadi wali? Macam tu. Layak dia menjadi wali atau tidak, itu adalah urusan Allah. Tetapi kalau kalamnya itu adalah penuh dengan hikmah, boleh menyedarkan manusia, itu ada antara ciri-ciri waliullah. Kita kena minta. Minta apa dia? Barakah daripada orang-orang macam ni. Barakah. Baik. Itu yang disebutkan oleh para ulama berkaitan siapakah waliullah tadi. Dan siapakah orang-orang yang memusuhi waliullah. Kemudian Rasulullah SAW ada berkatakan, wabarazani bil muharabati. Wabarazani bil muharabati. Maksudnya apa? Dan aku akan mengumumkan perang di muharabati atas musuh-musuhku ini. Kata-kata muharabah yang menunjukkan erti yang sangat gemar melakukan pertempuran dan permusuhan. Muharabah ni harap, iaitu peperangan. Itu tuan-tuan. Maksudnya bahawa si fulan benar-benar akan membunuh atau memerangi si fulan yang lain. Itu masuk perang, tuan-tuan. Dan ini bukan termasuk dalam bentuk pekerjaan yang dikerjakan bersama-sama. Ini bukan dikatakan musuh yang Allah SWT nak memerangi dia. Sebab apa, tuan-tuan? Allah itu Maha Esa, dia tu berkuasa. Dia tu mulia, Maha mulia. Manusia adalah yang diciptakan Allah. Takkanlah Allah nak lawan manusia. Apa barang?
Apa bandingannya manusia dengan Allah? Kecuali kita, ya. Ada orang satu kumpulan yang lain, dia tu manusia juga. Kita nak bermusuh, kita nak berperang, itu baru betul kan? Okey, apa aku ada nak perang, aku nak lawan dia. Sebab apa? Dia pun sama macam kita. Dia ada kelebihan, dia ada kekurangan. Kita cari apa titik kekurangan yang ada pada dia. Okey, kita perang, biarkan kita boleh menang. Itu baru sesuai. Tapi Allah dengan manusia, Allah yang ciptakan manusia. Apa barang Allah nak perang? Ya, itu dia. Jadi sebenarnya, tapi dalam hadis ni dia katakan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengumumkan perang terhadap musuh waliullah. Jadi apa yang dimasukkan perang itu? Bukan perang kepada makhluk. Makhluk tak ada apa-apa pun diberi Allah. Ya. Okey, maksud di sini adalah para ulama mengatakan hadis di atas tidak bermaksud bahawa dia memusuhiku atau aku pun memusuhimu, kerana seorang hamba sangat hina dina dan lemah untuk memerangi Allah, ya. Antal dhaif, antal kan kita, Rasulullah kata apa? Ya Allah, antal qawiyyu wa nahnu du'afa ulaihi. Kaulah yang maha berkuasa, yang maha kuat. Kami ni lemah, tak ada apa-apa dibandingkan engkau. Memanglah sebab kita ni makhluk. Ini, ya, bukan maksudnya Allah ni nak perang pasal kita ni musuh Allah, tidak. Akan tetapi maksudnya adalah bahawa seseorang hamba itu menjerumuskan dirinya menuju kehancuran dan kebinasaan. Maksudnya bahawa hamba-Ku ini membuatku marah dan murka, maka aku akan membinasakannya. Jadi tuan-tuan, maksud memerangi ini adalah tentu seorang ni, ya, Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak percaya kepada Allah, dia tak percaya kepada waliullah itu, maka dia akan sendiri. Berkah tak turun pada dia, kasih sayang tak turun kepada dia, rahmat tak turun kepada dia. Apa akan berlaku? Tu. Hancur dirinya. Tuan-tuan. Tak dapat bantuan daripada Allah, apa yang berlaku pada dia? Miskin, hidupnya miskin, hidupnya jadi akan teruk, ya. Pada waktu itu akan hancur dan juga kebinasaan yang ada pada dirinya. Itu tuan-tuan. Makanya kita jangan sombong hidup ni, kan. Jangan sombong. Allah Subhanahu Taala ciptakan kita, kita rasa ni, aku ni nak menentang, ya, apa perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan, tapi kita menentang Allah Subhanahu Taala. Itu jangan sampai macam tu, tuan-tuan. Ya. Baik. Sedikit lagi, satu perkara lagi. Dan dalam hadis ini dijelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ibadah-ibadah sunnah sebagai penyebab kecintaan Allah dan kedekatan seorang hamba itu kepadanya. Meskipun ibadah-ibadah fardu itu lebih penting dan lebih besar dibandingkan dengan ibadah-ibadah sunnah. Kerana biasanya ibadah-ibadah sunnah ini tidak akan dipelihara oleh seseorang kecuali kalau dia benar-benar sudah menyempurnakan ibadah-ibadah wajib. Dan sentiasa dengan ibadah-ibadah sunnah itu dapat memperoleh cinta Allah dan sentiasa dekat dengannya. Ada perkara macam ni, tuan-tuan. Perkara mujbir dengan ikhtiar. Kepada makhluk ini, kepada manusia ini, Allah ada benda tu paksa. Dan Allah akan ada memilih bagi seorang. Allah paksa itu kerana hak Allah lah, hak Allah. Hak Allah kerana dia nak tahu, aku ciptakan manusia, maka dia mesti kena ikut aturan aku. Seorang engineer, dia mencipta sebuah kereta, kan? Mesti dia dah tahu ni speknya apa, tayarnya ukurannya berapa, kan? Itu dah dipaksa macam tu. Airconnya macam ini, pakai ron ini jadi apa, ron ini jadi apa, minyak, kan? Kelajuannya seberapa, dah ditunjuk dah speknya macam mana. Itu satu pembentukan yang sempurna, kan? Sempurna.
Dia kalau dah buat kereta macam ni, dia kena ikut aturan macam ni. Ini kedudukan yang sempurna macam ni. Macam itulah Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia menciptakan manusia, dia dah tahu spek manusia ni apa. Dia kena solat. Dia kena taat ibu bapa. Dia kena sembahyang berjemaah apa. Inilah spek yang sempurna, barulah hidupnya jadi benda barakah. Tapi kalau misalnya dia buat benda yang lain, tak barakah lah. Jadi rosak lah. Kereta Ferrari, elok apa semuanya. Pakai RON 95 boleh tak? Boleh je. Tapi cepat rosak lah. Dia kena RON yang full 10 ataupun RON 97. Macam tu. Dia dah spek ni macam tu. Allah SWT pun dah jadikan spek manusia, dia kena ada taat benda tu. Solat 5 waktu, ada harta kena bayar zakat, dia pergi menunaikan haji, benda-benda yang memang dah spek manusia ni, itu sebenarnya yang sebenarnya. Kalau dia buat benda yang lain, cepat rosak. Ini dia. Dia akan menjadi fasad, rosak, dia sesat. Itu dah wajib. Setiap orang, dan apabila dia melakukan, dia akan dapat rasa kalau aku meninggalkan, aku nanti dapat dosa, takut dia dapat azab daripada Allah. Takut dengan Allah. Macam tu. Rasa kecintaan tu ada ke tak? Ada, tapi kurang. Nak rasakan kita ada kecintaan kepada Allah, maka Allah SWT kirimkan Rasul itu sebagai petunjuk. Nabi ini dia melaksanakan perintah Allah yang wajib, dan Nabi menunjukkan sifat-sifat yang baik itu adalah laluan-laluan untuk kita cinta kepada Allah SWT. Orang-orang dululah macam saya lah juga kan. Kata, kau ni kerja dah ada, duit dah ada, apa semuanya. Bila nak kahwin ni? Jadi kita tak tahu ni. Tiba-tiba sekali kata, ini ada anak ni ditunjukkan gambar. Boleh juga ni. Okey kan. Maknanya apa? Waktu tu tuan-tuan kan, boleh juga. Ini macam ni sini. Kira jadilah. Kira jadi. Kan? Maksudnya apa? Benda tu, kahwin tu, okey, jadi. Kan? Adakah rasa cinta? Belum rasa cinta lagi tuan-tuan. Nak kenal dia. Jadi kena ada. Yang kahwin tu dah pasti duit apa semuanya dah boleh dah. Pihak perempuan sana pun dengan mak bapaknya dah. Mak bapaknya yang suka kita. Aduh macam mana ni. Berdebat-debat. Jadi pada waktu itu tuan-tuan. Ni kisah dulu lah. Kalau sekarang dah lain dah budak-budak kan. Jadi pada waktu tu kita usaha untuk membutikkan cinta itu. Dengan cara macam mana mengenal. Kadang pergi rumah orang tuanya, nak tengok sendiri, nak tengok dia cakap macam mana, apa semuanya. Biarkan ada rasa cinta. Begitulah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengajarkan kita cara macam mana kita nak mencintai Allah Subhanahu Wa Taala lebih mendalam, amalkan sunnah-sunnah Nabi. Ini dia. Benda yang wajib itu memang paksaan daripada Allah. Yang sunnah-sunnah inilah rasa untuk menjadi cinta pada Allah, barulah kita Allah SWT lebih rapat kepada kita, cinta kepada kita. Itu tuan-tuan. Inilah ya pentingnya amalan-amalan sunnah yang disebut ya oleh oleh apa Dr. Abdul Aqad ni sebut di sini ibadah sunnah sebagai penyebab kecintaan Allah dan kedekatan seorang hamba itu kepadanya. Ini maksudnya tuan-tuan. Jangan anggap alah sunnah ni ini pilihan aja, tak buat pun tak apa. Sebab itulah kita tak rasa sembahyang-sembahyangnya macam biasa kan. Kenal Allah. Ya tahulah Allah macam tu. Apa rasa cinta kita dengan Allah? Mana? Nak mengenali, nak rasa cinta kita, nak dekat kepada Allah SWT, nak mendatangkan sesuatu apa yang Allah SWT berikan kepada kita. Itu pun kita tak rasa. Kita buat kerana itu dah wajib. Itu buat macam tu je. Sebab itu tuan-tuan, ya, nak rasa cinta kepada Allah, kena banyak kita laksanakan amalan-amalan. Sebagaimana Rasulullah SAW, dia meningkatkan lagi amal ibadahnya itu kerana cinta dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah akan datang kita akan sambung lagi ya berkaitan dengan pembahasan waliullah ini. Semoga apa yang kita peroleh pada pagi ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ya ganjaran yang baik kepada kita dan kita sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala
dan segala amal kita ini Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa menjaga diri kita untuk menjadi hamba-nya yang soleh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi barik wasallim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'zuma. Wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la matruda wa la matruha. Allahumma annal haqqa haqqa wa zina ittiba'ah wa annal batila batila wa asnashnaba. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi barik wasallam. Alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad hadzal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.